Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah Maghrib hari ini dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajarah Seniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah bersihkan hati kita dengan tadabbur malam ini insya-Allah. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita nak masuk ayat yang ke-194. 194. Ayat yang lalu adalah tentang jangan melampau. Jangan melampau dalam berperang, dan kalaupun berperang sampai ke tahap kalau ada orang surrender, kita jangan melampau, jangan bunuh, jangan melampau dalam peperangan. Kemudian bila berperang tu, waqatiluhum, berperang tu kerana apa? Kerana nak menghilangkan sakit-baki syirik, perlakuan syirik pada Allah, dan bila mereka berhenti, maka hilangkanlah permusuhan. Kecuali mereka-mereka yang transgress, mereka-mereka yang zalim, suka mahu melampau. Lalu kemudian Allah bagi tahu ada bulan-bulan yang diharamkan berperang. Bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan berperang. Dan bulan-bulan haram ini sangat dihormati oleh masyarakat jahiliyah. Bulan-bulan ini adalah perjanjian dalam masyarakat Arab. Dan bulan-bulan itu sama ada bulan-bulan untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah.
Maka Allah bagi tahu asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram itu ialah bulan haram berperang. Bulan haram perlu dihormati. Bulan haram itu tak boleh buat perbuatan-perbuatan melampau. Perlu berhenti berperang sepanjang bulan haram tu. Ada 4 bulan haram semuanya. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Rejab ke Sya'ban? Rejab. Ada 4 bulan haram semuanya dan telah disepakati sebagai tempoh bertenang dari berperang. So bila ada bulan-bulan yang dihormati, maka bolehlah buat benda lain. Takkan nak berperang sepanjang tahun kan? So ada bulan-bulan yang disepakati tidak berperang. So wal hurumatu qisas. Siapa yang melanggar dan setiap perkara yang dihormati, jika dicabuli, ada qisas, ada balasannya. Wal hurumatu qisas. Setiap perkara yang dihormati, kalau dicabuli, pasti akan ada balasannya. Tuan-puan, ini sama macam dignity, kehormatan seorang manusia. Dia elok-elok duduk kat situ, tiba-tiba kita cabuli kehormatan dia. Kita cakap belakang dia lah, kita buat itulah, kita buat inilah. Ingat tak ada kita panggil sebagai apa? Karma. Tak ada kisas ke? Kalau kita buka aib orang tu, Allah pasti akan buka aib kita sooner or later. Tu wal hurumatu qisas. Setiap perkara yang dihormati akan ada setiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli akan ada, pasti ada balasan yang setimpal, balasan yang seimbang. Siapa yang balas ni? Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab tu terutamanya dalam bulan-bulan haram semacam ini, Zulkaidah, Zulhijjah ni Muharram ni. Tolong jangan buat perkara-perkara yang melampau. Kalau nak mengumpat pun bulan depan lah. Kan? Tu yang 1975 tu. Tuan-tuan ada baca berita ke? 1975. Konsert dibatalkan serta-merta. Sebab perbuatan melampau tu. Dan tengok bagaimana nanti Allah akan balas satu persatu. KIV lah mengumpat bulan depan lah pula. Mengumpat kurang sikit dosanya. Kan? Saya tak adalah nak galakkan mengumpat. Tapi jangan buat pada bulan-bulan haram ni. Hormati. Bayangkan Allah sendiri suruh kita hormat bulan-bulan ini. Tapi sampai ke tanah Melayu, kita tidak rasa bulan-bulan ini sebagai penting. Kan? Ada tak kita menanggap, dah masuk Zulkaidah ni. Okay? Kita kena buat apa ni? Kita buat tak tahu ke macam mana? Antara bulan-bulan yang menjadi kebesaran kepada masyarakat Melayu ialah bulan Ramadan, bulan Syawal. Itu je. 1 Muharram, kita buat bubur syurah. Itu je yang sampai pada kita ni. Sedangkan dia ada benda yang lebih besar daripada itu. Dan perkara ni sangat jarang dibincangkan. Kan? Sangat jarang kita dapatkan pendedahan dan penerangan. Sebab masyarakat kita bukan masyarakat berperang. Kita lebih suka mengambil jalan perundingan. Kita takkan berperang hanya sekadar seekor ayam. Kalau orang Arab dulu perang ratusan tahun. Hanya kerana seekor ayam mungkin atau seekor unta. Perang. Tapi dalam pada mereka gila perang begitu, mereka tetap menghormati bulan-bulan yang diharamkan perang. Malah kalau ada siapa-siapa yang mencabulinya, ramai-ramai
akan balas. Ramai-ramai akan balas. Arab jahiliyah pun boleh bertenang, tak buat perkara-perkara yang teruk dalam bulan haram. Kita orang Melayu, kita buat tak tahu je. Kan, nasib baik kita baca surah Baqarah sampai ayat 194. Oh, dapatlah maklumat baru malam ni. Kan, wal hurumatu qisas. Dan selain daripada tempat-tempat, selain daripada bulan-bulan haram yang tidak boleh dicabuli, tempat-tempat suci agama juga kita tak boleh cabuli. Kuil-kuil, gereja-gereja, masjid-masjid, jangan serang tempat ibadah mereka. Sebab kalau kita buat begitu, mereka akan balas balik, mereka akan menghina dan menyerang balik masjid tempat kita sujud. Cuma ayat ini dalam bentuk jika mereka serang masjid kamu, retaliate, balas balik. Balas balik. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang melakukan pencerobohan terlebih dahulu, faman i'tada 'alaikum, siapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, kita kena serang dulu. Fa'tadu 'alaihi, balaslah pencerobohan itu. Bimithli, setara, seimbang, ma'tada 'alaikum, dengan apa yang mereka buat pada kamu. Kalau diorang serang dulu, maka kita dibenarkan untuk serang balas. Balas seimbang, jangan lebih-lebih. Dan Allah ingatkan, wattaqullah, bertakwa pada Allah. Bertakwa ni, ingatan wattaqullah ni merupakan kunci utama kepada orang beriman supaya setiap arahan dia dengar dan dia patuh. Tu wattaqullah. Jaga diri. Jaga dirimu sungguh-sungguh. Wattaqullah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah. Jagalah hukum-hukum Allah yang ini. Apa dia? Hormati bulan-bulan haram ni. Takutlah pada Allah. Jangan melampau. Jangan buat itu. Jangan buat ini. Bayangkan dalam keadaan berperang pun Allah suruh kita sentiasa ingat pada Allah. Dan Allah kata, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang bertakwa. Kalau nak Allah bersama kita, bertakwalah. Allah kata Allah bersama dengan orang bertakwa. Allah sentiasa bersama dengan orang bertakwa. Kan banyak kali Allah sebut bahawa dia akan tolong orang-orang yang tolong agama. Bayangkan kalau kita berperang dan kita bertakwa, Allah akan beri bantuan pada kita. Dan kalau kita sendiri tak bertakwa, bulan haram pun main langgan, macam mana nak harap Allah bantu? Allah biarkan je. Kan? So bertakwalah pada Allah. Jagalah peribadi masing-masing. Okay, next. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita dah baca ayat tentang perang. Jujukan ayat tentang perang. Dan tuan-puan, sejak kita sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, adakah subjek khusus kita belajar tentang perang? Ada ke tidak? Tak ada. Ustaz. Tak ada. Tapi tak ada Ya, saya dah jadi ustazah dah. Maaf.
Masya Allah. Panas lagi ni. Mata berair. Taubat. Tak ada kan? Kita tak ada belajar subjek tentang perang. Tentang keperluan pertahankan diri. Dulu ada PLKN. Dulu ada anak-anak. Saya, generasi saya dah terlalu tua untuk PLKN. Tapi dulu ada. Anak-anak kita masuk camp PLKN. Sampai ada yang bertemu jodoh dari camp PLKN. Kenapa PLKN dibuat? Supaya anak-anak ni sedar bahawa apa yang dapat ni, dia melalui proses yang panjang. Proses perjuangan. Dia tak dapat dengan percuma. Dia hanya boleh dapat dikekalkan melalui disiplin. Dan PLKN itulah membentuk disiplin. Alih-alih program sebaik itu dihapuskan. Inilah manusia ni, dia tak fikir panjang. Orang dah buat elok, hapus. Tak nak, sebab ini kerajaan dulu punya. Kami mau yang lain. Akhirnya sekarang menyesal. Nak diwujudkan semula, yang lama dah tak ada. Nak wujud balik tu perlu makan masa. Sama juga dengan pasukan polis. Pasukan polis. Dulu sebelum 2018, pasukan polis kita ada pasukan elit. Ada 3 bentuk pasukan elit. Semata-mata nak membentras judi haram, senjata berat dan juga dadah. 3 task, special force. 3 jenis. 3 dihapuskan. Sedangkan mereka dilatih. Beratus juta habis untuk melatih. Akhirnya dihapuskan. Sebab tak nak ganggu pasaran gelap di Malaysia. Nak membina punya susah. Kan? Kita perlu belajar. Dan Allah ajar. Ada ayat perang dalam Quran. Dan peperangan ni dia perlu sumber keuangan yang banyak. Dan kalau tengok belanjawan setiap negara, dia mesti allocate bahagian antara bahagian terbesar untuk sistem pertahanan dan ketenteraan. Sebab tu ayat ini menganjurkan kita infak duit untuk tegakkan jihad fi sabilillah. Allocate duit untuk jihad fi sabilillah. Untuk prepare pertahanan negara. Anfiqu fi sabilillah. Belanjakan duitmu nak tegakkan agama Allah. Jangan duit tu buat beli rokok. Tu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu sengaja letakkan diri kamu dalam bahaya. Duit tu infak untuk jalan Allah, untuk negara, untuk pertahanan negara. Kalau konteks fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jangan buat beli vape, jangan buat beli rokok. Jangan buat beli arak. Apa lagi perkara yang memudaratkan, bahayakan? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. So ini bahagian kedua dalam usaha kita nak dakwah. Yang pertama tu dengan jihad, dakwah kita dengan jihad. Yang kedua dakwah kita dengan infak. Kan sebab kedua-duanya ni, kedua-dua jalan dakwah ni besar.
Jalan pertama melalui jihad, kesungguhan kita. Jalan kedua melalui wang, duit, infak. Kedua-dua ni macam sayap. Macam sayap. Salah satu tak ada, tak jadi jalan dakwah kita. Tak jadi kerja dakwah kita. Dia kena dua-dua. Tak, kalau satu je berfungsi, dia tak akan hasilkan apa-apa. Berusahalah sungguh-sungguh macam mana pun. Kalau tak ada duit, tak jadi. Banyak duit macam mana pun, kalau tak ada usaha sungguh-sungguh, tak ada, tak jadi. So infak dan sungguh-sungguh jihad ni perlu jalan seiringan. Dan Allah kata, wa anfiqu fi sabilillah. Nafkahkan pada jalan Allah. Bentuk nafkah ni sekurang-kurangnya ada tiga jenis. Tiga jenis. Pertama, wajib keluar. Zakat. Pertama, zakat. Zakat ni wajib keluar. Kedua, sedekah. Ini pada level sunat. Sunat. Ketiga, sedekah fi sabilillah. Fi sabilillah macam mana? Sedekah kepada orang yang sebar atau orang yang keluar berjihad jalan Allah. Kalaulah satu ketika nanti Malaysia ada konfrontasi dengan mana-mana negara, orang nak serang negara kita, kita wajib support askar kita. Wajib support askar kita. Bukan buat tak tahu. Bukan buat tak tahu. Tak tu tengok. Kan kes-kes bilion. Kapal terbang tak ada enjin. Kapal selam tak boleh menyelam. Order kapal tak sampai-sampai. Rakyat perlu ambil tahu benda tu. Perlu desak. Sebab itu membabitkan kedaulatan pertahanan negara. Bab kedaulatan jangan buat main. Nabi sampai hilang rahang gigi geraham nak mempertahankan agama dan kedaulatan Madinah. Perang Uhud. Itu. So, support. Wa anfiqu fi sabilillah. Support. Kan? Orang kita ni, dia macam mana? Orang kita ni sebenarnya kurang sedekah kepada agama. Kita banyak sedekah pada orang lain atau sebab-sebab lain. Kan? Orang susah, fakir miskin, itu pada orang. Tapi pada agama, institusi agama tu, kan? Kalau kita banding sedekah biasa tu dengan sedekah untuk bantu agama, kita punya persen tu kurang. Kan kalau kita tanya orang yang berniaga, kemudian jatuh perniagaan. Diorang selalunya tak bersedekah kepada jalan agama. Sedangkan realitinya mereka banyak sedekah pada tempat lain. So, ada dua perkara yang utama dalam berkaitan dengan infak ni. Pertama ialah aktiviti sempurnakan penyempurnaan kepada jihad. Penyempurnaan kepada jihad. Sebab jihad tak dapat dilakukan kalau tak ada wang. Kalau tak ada support infak ni. Sebab jihad perlu banyak kelengkapan. Kenderaan, senjata, makan minum. Semua perlu pada sumber kewangan yang besar. So makna infak ialah kita belanja harta kita, tapi yang dikehendaki pada kita adalah belanja untuk jihad fi sabilillah.
Memang kita keluarkan duit untuk infak. Infak anak bini, beli itu beli ini, tapi itu bukan untuk jihad fisabilillah. Dalam ayat ni Allah sebut khusus yang Allah suruh adalah untuk jihad fisabilillah. Baru ada nilai. Sebab dia ada hubungan dengan menegakkan agama Allah. Infak dalam ayat ni tidaklah hanya fokus kepada perang, tak, bukan itu. Tapi untuk jalan Allah yang lain pun boleh. Cuma infak untuk perang itu yang teratas, yang paling penting. Gitu. Itu tadi pertama. Kedua, Allah akan balas balik. Allah akan balas balik dengan berkali ganda sekurang-kurangnya di dunia. Sekurang-kurangnya di dunia. So, infak di sini dia ada dua perkara. Pertama, untuk sempurnakan tuntutan jihad. Yang kedua, dia boleh meningkatkan kemampuan, meningkatkan keperluan rezeki untuk kita. So, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu dengan tangan kamu sendiri, korang sendiri campak diri sendiri ke jurang kebinasaan. Kalau dalam konteks ini, jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tidak berinfak. Keluarkan duit tu adalah kesempurnaan. Dan jikalau tidak infak akan menyebabkan binasa kepada diri. Kan selalu kita tengok ayat ni banyak ditampal dekat dinding masjid. Dijadikan dalil untuk haramkan orang hisap rokok. Sebab realitinya hisap rokok tu memang bahayakan kesihatan. Kan? Namun itu tu tanggapan kita. Maksud sebenar ayat ni, kita kena tengok asbabun nuzul. Apa latar belakang ayat ni? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ada seorang lelaki ni, dia masuk Islam lambat. Lepas Nabi wafat, baru dia masuk Islam. Dia masuk Islam lambat. Waktu dia kafir, dia selalu berperang dengan Islam. Tapi waktu tu dia tak masuk Islam. Dia bantu je. Dia bantu. Tapi lepas dia masuk Islam, dia nak tebus kesalahannya dulu dengan menyertai perang menentang orang kafir. So, antara peperangan yang diikut ialah peperangan menentang tentera Rom. Waktu tu dia tengok ramai orang Islam takut nak lawan orang Rom. Ialah diorang punya jumlah 30,000, tentera Rom 200,000. Memanglah gerun, takut. Sebab waktu tu mereka nampak tentera Rom terlalu ramai. 200 dinisbah dengan 30. So itu jam dia kesal dengan sikap tentera Islam yang kecut dan takut. Dan dia pun berpidato. Dia kata apa? Waktu dia melawan orang Islam dulu, dia rasa sangat takut. Dia rasa teramat takut dengan tentera Islam. Tapi sekarang, kenapa orang Islam takut dengan orang kafir? Waktu dia kafir, dia menentang orang Islam, dia rasa sangat takut dengan tentera Islam. Well, tentera Islam, kenapa orang takut dengan tentera Islam? Pertama, sebab orang Islam berperang, dia tak takut mati. Bagi dia kematian itulah yang dia cari.
Kalau orang yang tidak beriman dengan akhirat, tak percaya pada akhirat, dia sangat sayang nyawa dia. Dia takkan boleh pergi beyond the boundaries. Takkan boleh. Satu tengok peperangan moden, semua berselindung di balik tembok, pakai apa nama senapang jarak jauh. Tembak dari jauh sebab takut mati. Dulu perang pakai pedang, depan-depan lawan depan-depan. Mengenangkan ganjaran syahid, langsung tak takut mati. So, bila dia pidato macam tu, lepas dia pidato, dia terus serang orang Rom. Sorang-sorang dia. Dan dia terbunuh. So, ada sahabat yang tengok kejadian tu, maka sahabat tu baca ayat ni. Dia kata apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ada seorang sahabat baca ayat ni. Tapi ada seorang sahabat Ansar yang lain, bila dia dengar perkataan sahabat tu, bila dia dengar komen sahabat tu, dia kata ayat itu berkenaan mereka, orang Ansar. Dia kata dia lebih tahu maksud ayat tu kerana ia adalah tentang orang Ansar, tentang puak Ansar. Nah, asalnya dia tengok lelaki yang seolah-olah macam bunuh diri tu. Sahabat tu komen, pada seorang lagi kata tak, ini tentang orang Ansar. Apa kisahnya? Mereka dulu telah banyak bantu Islam semenjak Nabi datang ke Madinah. Tapi bila Islam sudah semakin senang, jadi kerajaan yang besar, semakin kuat, mereka kata bahawa sekarang sampailah masa untuk mereka buat harta. Maksudnya, mereka rasa tidak perlu lagi memberi derma kepada Islam. Tengok. Orang Ansar bila dia baca ayat ni, dia rasa, tak, ini untuk kami. Kami rasa macam ni. Kalau mula-mula Islam datang, kita sama-sama susah, lalu kita sama-sama infak. Untuk Islam ni kuat. Tapi bila dah makin senang, dah banyak harta, ini masa untuk kita mengumpul harta pula. Bila dia memikirkan untuk mengumpul harta, dia nak derma tak? Tidak. Semuanya tentang diri sendiri. Maka mereka rasa tidak perlu lagi derma pada Islam. Dan mereka berfikir sesama mereka je tanpa merujuk Nabi. Padahal waktu tu Nabi masih lagi mengarahkan para sahabat untuk terus melakukan jihad dan infak dan tak pernah pun suruh berhenti. Oleh sebab itu ada segelintir dari sahabat yang dah ada fikiran yang lain dari yang sepatutnya. Maka Allah turunkan ayat ni sebagai teguran pada mereka. Terus infak untuk agama, untuk jihad fi sabilillah. Jangan campak diri ke dalam kebinasaan dengan tidak melakukan infak. Maka ayat ni turun kerana kata-kata mereka yang nak berhenti memberi, berhenti beri sedekah. Once kita kata kita nak berhenti beri sedekah, itu bermaksud kita sedang campak diri ke dalam kebinasaan. Jauh kan maksud dia? Ya, jauh. Tapi perhatikan, kalau dengan RM20 kita boleh bagi orang lain makan hari-hari, dan ada orang belanja RM20 semata-mata nak kepuasan diri beli rokok, apa beza dia? Kan? Ada orang beli kepuasan untuk diri dia sendiri. Kenapa tak infak? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah nak kita memberi. Jangan jadi bakhil. Jangan tidak berderma. Sebab bila kita lebih sayangkan dunia,
maka Allah tidak lagi bersama kita. Inilah puncanya nanti yang akhirnya kita binasa. So dia punya hashtag ialah kebakhilan boleh membinasakan. Tu boleh letak tu dekat status Facebook tu. Kebakhilan membinasakan. Gitu. Asal tak boleh. Kebakhilan boleh membinasakan. Wa ahsinu. Jadilah orang yang cemerlang. Sentiasa tambah baik. Buatlah baik. Syarat infak tu ikhlas. Perkataan ahsinu tu maksudnya ikhlas kerana infak. Yang tak ikhlas, takkan dapat apa-apa. Berbuat baiklah, sentiasa berinfak. So, dalam hal kita bersedekah ni, kita perlu jadi cemerlang. Cemerlang macam mana? Jangan ungkit. Ni masjid ni dulu, kalau tak kerana aku yang bagi, dia tak terbangun masjid ni. Gitu pula. Kan? Dan selalu mak-mak ni, mak-mak yang buat macam tu. Dia bagus dah. Dulu waktu dia muda, dia ambil anak angkat, dia bantu orang itu, orang ini. Tak akhirnya nanti waktu dia tua, dia tengok bercerita lah macam tu kan. Mak dulu ada anak angkat. Lepas tu, bila dah berjaya, langsung tak jenguk muka. Menyesal aku. Habis tuan-tuan, habis. Katalah dia membesarkan orang tu 10 tahun, 15 tahun. 10 tahun, 15 tahun punya pahala dia tumpuk-tumpuk, dia himpun-himpun. Semua sudah masuk fixed deposit. Tak kala dia menjelang tua, hanya dengan satu perkataan dia kata, menyesal aku bantu dia. Habis. Yang fixed deposit tadi habis, hangus. Ibarat macam api memakan kayu api. Hangus, jadi debu. Sebab dia memberi kerana nak dibalas oleh orang, bukan kerana Tuhan. Satu wa'ahsinu ni penting. Wa'ahsinu ni ikhlas. Buat sehabis baik. Paling baik ialah ikhlas. Ini maksud ihsan. Cemerlang. Buat lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dia bukan kerana nak diri tu dibalas. Tak. Kerana Tuhan. Itu keadaan lebih baik. Lebih dari yang sepatutnya. So, dia punya kronologi ialah, kalau kita dah ada elemen takwa tadi, wattaqullah, ada elemen takwa, kemudian faham tentang kedaulatan, kepentingan jihad fisabilillah, maka kita akan willingly, senang hati keluarkan harta kita di jalan Allah. Kan? Apa yang kita keluarkan tu kan dari harta yang kita berusaha, kita luangkan masa untuk dapatkan harta tu. Maksudnya, kita sedang belajar untuk beri sebahagian dari diri kita. Sebahagian daripada diri kita untuk agama. Harta itulah mewakili diri kita. Sebab harta tu kita dapat dengan usaha kita. So, wa'ahsinu jangan ungkit. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka orang yang sering tambah baik perbuatan dia. Muhsinin dia tambah baik, dia tambah lagi. Gitu. Kan ayat sebelum ni Allah ada kata, Allah ada sebut, Allah dekat dengan kita.
Allah dekat dengan kita. So, apa mau takut? Kasih sedekah. Kasih sedekah tu harta. Terutamanya berkaitan dengan fisabilillah. Ustaz sekarang ni tak ada pun mau perang Ustaz. Kemana kita nak halakan tu? Kan, kemana nak halakan tu? Halakanlah kepada usaha-usaha membina agama. Membina manusia. Membina masjid. Nah gitu. Kan madrasah-madrasah, masjid-masjid. Cuba sekolah-sekolah ni, infak pada jin ai. Cuma sekolah-sekolah ni, tuan-puan, kena kenal pasti. Kenal pasti macam mana? Saya tidak bersetuju dengan sekolah-sekolah tahfiz swasta yang tidak berdaftar. Kerana dia sedang memperjudikan masa depan pelajar. Dia sedang memperjudikan masa depan pelajar. Sekolah tahfiz yang established, yang berdaftar, yang lengkap. Maksud lengkap tu apa? Dia tahu selepas daripada ambil tahfiz, dia ada program selanjutnya. Kan? Sekolah tu bukan hanya mengajar untuk menghafal Quran, tetapi dia juga ada program lanjutan. Dia buat joint venture dengan Darul Quran ke, dengan universiti tempatan ke. Bentuk macam tu supaya pelajar ni dia punya pendidikan dia berkesinambungan. Sebab rata-rata yang tak berdaftar ni, kita pun tak tahu silibus mana yang dia ikut. Kualiti hafalan. Kan apa yang dia ajar, tak tahu. Latar belakang guru-guru dia. Kan. Akidah dia macam mana, ibadah dia macam mana. Kalau hanya menghafal Quran tanpa ada basic tentang fiqh, tauhid dan akhlak pun tak jadi juga. Tapi itulah yang ramai, itulah yang banyak sekolah-sekolah macam tu. So cara nak tutup sekolah macam tu macam mana? Jangan derma ke situ. Ini kadang ada sekolah tahfiz yang dia suruh anak-anak tahfiz tu pergi minta derma. Loh. Oh payah. Jangan macam tu. Kesian ke anak-anak tu. Malam mak bapak pula dia tak usah periksa. Dengar tahfiz, hantar anak aku tahfiz. Loh, check lah. Atau sebenarnya melepaskan batuk di tangga. Asal tahfiz, okey lah. Aku ni tak tentu lagi masuk syurga. At least anak aku nanti bolehlah tarik-tarik tangan aku nanti. Main tarik tali pula dia. Syurga neraka macam main tarik tali macam tu. Kan? Dia kalau dah tahu dia itu tak layak, buatlah sesuatu untuk selamatkan diri. Bukan mengharapkan orang lain. Bukan hantar anak. Anak tak boleh selamatkan kita. Tak ada manusia boleh selamatkan kita di hadapan Allah. Tak ada. Kan? Syafaat daripada Nabi itu setelah Allah izinkan Nabi beri syafaat. Selagi tak diizinkan, Nabi sendiri tak boleh nak bagi syafaat.
lagi anak kita. Kita sendiri kena betul dulu. Kan bukan harapkan saya ada 10 orang anak, 9 saya hantar ke sini, yang satu ni kita hantarlah sekolah agama. Kan? Hantar semualah sekolah agama. Minta. Dia hanya hantar anak-anak ke sekolah agama kalau anak tu sudah tak boleh dikawal. Last resort ataupun last choice. Janganlah begitu. So innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kalau orang tu dia buat kerja dengan sempurna. Cincai-cincai Allah tak suka. Halal balaya Allah tak suka. Allah suka kalau kita buat kerja dengan sempurna. Kan kadang kita suruh anak kita mop lantai. Dia dah ambil dah mop, dah masuk sabun, dia mula mop. Dah habis dia mop lantai, batang mop dia tinggal situ, baldinya tinggal situ. Lepas tu dia pergi main. Itu kerja cincai. Ataupun waktu dia mop tu, meja tak dialihkan, kerusi tak dialihkan, kapet tak digulung. Dia mop mana yang dinampak lantai je. Itu kerja cincai. Allah tak suka macam tu. Kan? Gelak tu memang terkenanglah kita punya pengalaman silam. Aku pun macam tu juga, janji buat. Kalau suruh lap tingkap tu, punya banyak tingkap kat rumah tu. Aku lap bahagian depan je. Bahagian belakang tak. Kan kita pernah muda, kita tahulah taktik-taktik tu. Gitu. Mop lantai suruh sapu. Kadang sapu tu tak ada nak letak meja ke tepi, tak ada. Sapu je, sapu. Okey, mak dah. Mak kita duduk makan garam kot. Dia biaran senang dia, kau sapu balik. Itu jam barulah menitis air mata darah. Sapu balik. Nak cepat habis. Tu. Nak main masak-masak, tengok kawan-kawan main 0 point. Bagi tahu dari kelas. Main 0 point. Ui. Parti bengkak dia, mak tengah suruh. Kau pergi kutip daun-daun kering tu. Mak saya, dia banyak, dia banyak tanam pokok bunga kertas dekat atas tanah, bukan dalam pasu. Bunga kertas macam-macam warna. Kau ada bunga apa benda tak semua, ada pokok tu, daun dia tu yang cantik, tak berbunga. Daun dia tu yang cantik. Lepas tu ada pokok mangga. So daun-daun kering mangga ni lah yang banyak atas tanah. Mak suruh kutip satu-satu. Kita apa lagi? Kita kutip juga, kutip mana yang besar je. Yang kecil memang tak lah. Aku kutip yang besar je. Yang kecil suruh adik. Sebab kau kecil, kau kutip yang kecil. Aku kutip yang besar je. Gitu. Kita dulu pernah kecil. Kita tahulah teknik-teknik tu. Tapi punya ayat ni, Allah kata innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang buat kerja dengan sempurna, dengan cemerlang,
Muhsinin juga boleh kita kata apa? Perfect. Tak perlu buat kerja 2 kali. Teliti, cermat. Ini kena sebut pada penjawat awam ni. Allah suka, innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan buat sambil lewa. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dah ada punch card, jangan sengaja-sengaja tak punch in. Itu campak diri ke dalam ruang kebinasaan. Kan? Macam gaban, putarkan gaban ke ruang angkasa syaitan. Macam tu. Jangan campak diri ke ruang kebinasaan tu. Gitu. Kalau kita nak terus ayat seterusnya panjang. Ayat seterusnya adalah tentang haji. So selepas berusaha jihad sungguh-sungguh untuk mempertahankan negara, pertahankan agama, Allah selit dalam tu tentang beri donation, beri infak. Kemudian Allah masuk okay. So sekarang kita akan masuk ayat tentang haji. Tentang haji. So ayat ini turun pada tahun ketiga. Tahun ketiga hijrah. Tahun ketiga hijrah selepas perang Uhud. Selepas perang Uhud. Pada tahun perang Uhud. Ayat ni turun. So, bila ayat ni turun, adakah Nabi dan para sahabat dah boleh buat haji? Mana boleh, sebab Mekah, diorang baru berperang dengan orang Mekah. Nak pergi haji. Memang taklah. Tapi ayat ni dah turun dah tentang haji. Dan Allah bagi tahu detail tentang haji. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Kalau kamu dikepung, dihalang, maka kamu boleh bertahallul. Sembelihlah dam yang mudah didapati. Jangan kamu cukur kepala sebelum binatang dam itu disembelih. Maka siapa antara kamu sakit atau ada yang menyakiti, ada penyakit di kepalanya, hendaklah dia bayar fidyah atau puasa atau sedekah atau sembelih dam. Kemudian bila kamu berada kembali dalam, kalau kamu dah aman, siapa yang mahu menikmati kemudahan, nak kerjakan umrah, terus boleh menikmati kemudahan tu. Sehingga ibadah haji yang seterusnya. Kan, siapa yang menikmati kemudahan, siapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah, hingga masa ibadah haji, maka bolehlah dia menyembelih dam yang ada. Kalau dia tidak sembelih dam, kalau tak ada kambing ke lembu untuk sembelih dam, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari sewaktu musim haji, mengerjakan haji, 7 hari baki, semua sekali 10 hari, 7 hari lagi bila kamu kembali ke tempat masing-masing. Balik Malaysia, puasa 7 hari. Ialah tak semua orang ada duit untuk bayar dam. So, sebagai ganti puasa 10 hari. Semua itu 10 hari cukup sempurna. Dan hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di Masjidil Haram. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah dan bahawa Allah maha berat balasan siksaannya. Tuan-puan, untuk memahami ayat ini, kita kena lihat pengenalan surah Fath. Untuk memahami ayat ni, kita kena melihat latar belakang turunnya surah Al-Fathu. Al-Fath. Dia adalah tentang perjanjian Hudaibiyah.
Bila perjanjian Hudaibiyah ni tahun ke-6. Tahun ke-6. So apa berlaku? Ada buat perjanjian. Asalnya mereka nak buat haji pada tahun tu. Tapi berjaya tak? Tak berjaya. Tak berjaya. Sekarang cuba baca balik ayat tadi tu. Okey. Cuba baca ayat ni. Dan sempurnakanlah hajimu. Kalau kamu dikepung. Fa'in usirtum. Kalau kamu dikepung. Sewaktu nak pergi haji ni dah pakai ihram. Kalau kamu dikepung. Maka kamu boleh bertahallul. Kalau kamu dikepung atau dihalang daripada menyempurnakan hajimu ketika kamu dah pakai ihram. Waktu nak pergi perjalanan Hudaibiyah ni, Nabi dan para sahabat pakai ihram pergi Mekah. Tahun ke-6 ni, pakai ihram pergi Mekah. Sebab nak buat haji. Tapi orang Mekah tak bagi. So, diorang dihalang. Sekarang ni bila settle perjanjian, apa diorang kena buat? Maka kamu boleh bertahallul dengan sembelih binatang. So Nabi waktu tu beritahu para sahabat, okey bangun, sembelih binatang, dan bertahallul. Ayat ini turun 3 tahun sebelum peristiwa sebenar. Ayat ni turun 3 tahun sebelum peristiwa sebenar. Allah sudah bagi tahu apa yang bakal berlaku dan Allah dah prepare. Kalau berlaku, apa perlu dibuat? Sudah ada ayatnya. Cumanya pada tahun ketiga waktu dia turun, tak ada siapa tahu. Allah dah bagi tahu untuk tahun ke-6 nanti. 3 tahun akan datang, apa berlaku? Itu dahsyatnya Quran. Dia bagi tahu tentang future. 3 tahun sebelum perjanjian Hudaibiyah berlaku. Allah sudah pun beri jalan keluar tentang haji. Dahsyat. Dahsyat. Sehingga Allah kata kalau ada yang sakit atau dia memang tak boleh cukur kepala, maka dia bayar fidyah dengan berpuasa atau sedekah, atau nusuk atau sembelih dam. Kalau tak boleh nak tahallul, potong rambut. Dahsyat. Tu latar belakang ayat ni. So tentang dam-dam tentang haji nanti, untuk lebih detail, lebih terkini, tuan-puan boleh sesekali panggil buat kelas bersama dengan pembimbing haji dari tabung haji. Mereka lebih tahu tentang selok belok tentang haji ni. Saya tak ada kepakaran tu. So saya cuma baca apa yang saya tahu je, yang saya pernah lalui, pernah belajar. Tapi untuk lebih mujarab, lebih terkini maklumatnya, boleh rujuk kepada mana-mana pembimbing haji di bawah tabung haji. Begitulah kita yang belum haji ni, tengok 9 suku, kita berhenti. Kembali pada moderator. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama pergi haji, insyaAllah. Ustaz, InsyaAllah, nak buka insyaAllah. soalan ke macam mana? Amin. Boleh, tapi saya rasa macam nak pergi klinik lah. Hauna dengan orang rumah dia tak larat. Okay. So kita tak perlu buka soalan lah. Tak perlu buka soalan lah. Next time.
Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari tadabbur hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan berbekas di hati kita, mudah-mudahan kita mendapat ibrah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita, dan barakah dan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemanur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Sedikit bahan Ustaz, kuliah esok seperti biasa 6.45 pagi kuliah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan Yasin, doa, selawat, tazkirah dan Asmaul Husna. Kuliah duha kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman dengan ensiklopedia perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pukul 10 pagi. Kelas hafazan bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah pada pukul 10.30 pagi hingga 12.30 hari. Kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbahud Duja Syarah Safina An-Najah pada pukul 5.15 petang. Dan kuliah akhir kita, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini pada pukul 8.15 malam insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemanur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Ini saya mewakili Gemanur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita, semoga dipermudahkan urusan Ustaz dan kita semua insya-Allah. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.